Selamat datang ke podcast Meramang bersama Dora. Podcast yang akan membawa Anda menyusuri kisah dan misteri yang membangkitkan rasa ingin tahu. Hari ini kita akan berbicara tentang batu geliga. Pernahkah kau dengar pasal batu geliga nih? Batu yang kononnya keluar dari badan hewan, tapi bukan sembarang hewan. Contohnya ular, harimau, katak. Benda-benda yang orang tua bilang ada penjaga. Dalam masyarakat lama, dorang bilang batu ni bukan main-main. Sebab dorang percaya boleh jadi pelindung, penarik rezeki, bahkan kasih orang kebal. Tapi betulkah semua tu? Dalam episod kali ini, dalam podcast Meremang bersama Dara, bawa masuk kau dalam dunia mistik yang jarang orang berani sentuh. Kisah yang sebenar batu geliga. Apa tuh batu geliga sebenarnya? Dari mana dia datang? Kenapa ada orang simpan dalam kain kuning? Dan ada pula yang sanggup berpantang demi jaga dia. Kita bongkar juga persoalan kenapa batu ni pilih tuan dia sendiri. Betulkah ada penjaga gaib? Dan kalau salah jaga, apa akibatnya? Kalau kau jenis cepat meremang, ni bukan cerita sembarangan. Tapi kalau kau jenis yang suka dengar kisah gaib, bulu roma kau boleh naik. Nah, ini memang untuk kau. Kadang benda kecil, tapi kuasa dia bukan main. Kau jangan main-main. Jadi, mari sama-sama kita hidupkan balik cerita-cerita orang lama dalam podcast Meremang bersama Dora. Apa sebenarnya batu geliga ni? Jadi, selamat datang dalam podcast Meremang bersama Dora. Hari ini kita buka cerita pasal satu benda kecil, tapi kononnya dia ada kuasa yang luar biasa. Benda ini bukan senang mau orang jumpa, tapi ramai orang cari sebab dia banyak kegunaannya lah untuk setengah orang yang tahu pasal benda ni, yang obses betul pasal benda ni. Sampai ada yang sanggup masuk hutan, tunggu malam bulan penuh semata-mata mau dapatkan batu geliga ni. Nah, kamu bayangkan betapa berharganya batu geliga ni. Sekali imbas nampak macam batu biasa aja yang di tepi-tepi jalan. Tapi apa sebenarnya batu geliga ni? Batu geliga ni sebenarnya dikatakan keluar dalam badan hewan, tapi bukan semua hewan lah. Antara yang selalu orang sebut macam ular, katak, harimau, atau kadang-kadang ada orang cap kerak putih. Ada juga cerita keluar dari siput, lipan, dan binatang yang pelik-pelik. Tapi yang pastinya bukan sembarang hewan lah boleh ada geliga. Sebenarnya saya pun tak faham kenapa benda tu keluar dari hewan. Macam mana pula dia boleh terbentuk dalam badan hewan tu? Kau rasa macam mana? Yang ini yang misteri. Orang tua tak cakap hewan tu mesti cukup umur, cukup kekuatan batin, dan kadang-kadang menerima tenaga alam, barulah batu geliga ni dia boleh terbentuk. Ada juga kes haiwan tu mati dalam keadaan luar biasa. Misalnya kena panak petir atau depan orang. Lepas tu batu keluar dari mulut dia. Kamu rasa macam logika benda tu? Macam adakah benda tu? Pernahkah terjadi benda tu? Jadi
batu gilingan ni dia betul-betul ada kuasa kah? Konon lah ya, batu ni dipercayai boleh kasih perlindungan, buka rezeki, kasih naikkan aura, bahkan ada yang guna untuk ilmu pengasih. Hati-hati kamu tapi dia bukan macam pakai azimat saja, dia kena serasi dengan tuan dia, kalau tidak dia boleh jadi bala. Betulkah bukan semua orang boleh nampak? Memang bukan semua orang boleh nampak. Cerita yang selalu keluar dari mulut orang kampung tuh, batu ni pilih orang. Kadang kau jumpa tapi kau tidak nampak apa-apa, orang lain boleh nampak. Orang lain boleh nampak dia bersinar. Ada juga yang cakap kau kena dipanggil dulu dalam mimpi baru kau boleh jumpa benda ni. Nah, jangan itu. Kalau kau rasa kau spesial, besok tiba-tiba kau tuh jumpa nih. Jadi kita akan sambung ke segmen yang seterusnya. Kita berehat sebentar. Segmen kedua kita akan bincangkan kenapa batu gilingan ni dianggap istimewa. Okey, jadi kita tahulah serba sedikit apa tu batu geliga. Tapi sekarang dia punya persoalan kenapa batu ni dianggap istimewa sangat sampai orang sanggup simpan dalam kain kuning, sembunyi dalam peti dan jaga macam harta karun. Mungkin lah kan orang benda ni biarpun dia kecil tapi dia berharga, dia boleh panggil rezeki untuk kau. Tapi tidak semua, ada jenis-jenis batu geliga juga lah. Persoalannya apa yang membuat batu geliga ni lain daripada batu biasa? Kalau ikut kepercayaan orang lama, batu geliga ni dia dikatakan ada tenaga. Dia bukan sekadar benda keras, dia ada getaran, ada auranya. Ada orang cakap bila kau pegang tangan kau boleh rasa panas atau sejuk. Kadang kau boleh mimpi pelik-pelik lepas pegang dia.
Mungkin kan maksudnya lepas kau mimpi tu kau yang orang terpilih, orang dipilih oleh batu giligan ni. Mungkin begitu juga. Ada contoh, ada beberapa contoh orang yang simpan batu ni. Pernah ada satu orang tua di Tenem cerita dia simpan batu giligan ni dalam botol kecil dia simpan dalam rak tinggi. Sejak tu rumah dia aman dan macam tidak kena ada gangguan, dan bisnes dia pun makin maju. Tapi bila anak dia curi-curi buka dan pegang, anak dia kena ganggu, mimpi buruk seminggu begitu, macam dia berturutan. Jadi di sini kita boleh nampak yang macam mana orang dulu terlampau obses dengan benda ni sampai dia simpan, dia jaga benda tu bagus-bagus supaya macam tiada gangguan. Sepatutnya benda tu memang harus dijaga bagus-bagus, tapi tidak boleh kena kacau. Nanti kau yang kena padanya. Pada pendapat saya lah, batu ni dia ada penjaga sebenarnya. Kalau tengok dari cerita orang lain kan, boleh tahu yang benda ni ada penjaga dia, sebab tiba-tiba sejak dia boleh macam dia mengganggu orang. Kalau orang tu nak cakap bagus-bagus, dia masuk dalam mimpi-mimpi orang yang mengacau benda tu. Jadi di benda ni dia macam menyeramkan sikit. Orang cakap batu ni dia memang ada penunggu, boleh jadi macam roh haiwan asal dia. Contohnya kan roh haiwan asal dia tu dia ular, jadi yang masuk mimpi kau tu ular gitu. Atau makhluk gaib yang ditugaskan untuk jaga, macam ada shift pula sudah kan. Penunggu ni dia akan jaga batu ni supaya tidak disalahgunakan. Yalah, macam kan ada orang guna ni supaya contohnya bisnes, supaya bisnesnya tu ya dia jadi macam macam lancar. Jadi itulah orang guna batu ni, tapi tidak juga boleh disalahgunakan sebab dia akan bawa pada diri kau sendiri. Kalau kau macam tidak pandai jaga, benda ni sendiri boleh kasih tinggal kau, atau lebih buruk lagi dia kasih sakit kau. Dia macam dia makan diri kau balik. Kira okey lah batu kalau orang yang gunakan ni dia macam supaya bisnes dia lancar, tapi mau pandai jaga juga benda ni. Sebab kalau dengar daripada cerita orang, kau pandai jaga, dia pun jaga kau begitu. Tapi kalau kau burukan, dia pun macam buat something yang kau tidak mau. Dia macam makan diri kau balik. Tapi macam saya cakap tadi, benda ni dia ada pantang larang simpan untuk disimpan juga. Macam dia banyak geng, bukan geng, dia adalah pantang larang dia tersendiri. Macam jangan bawa dia masuk tandas, jangan campur dengan besi atau benda tajam, jangan kasih orang lain sentuh tanpa izin, macam begitu. Lepas tu, dan paling penting, jangan simpan kalau hati kau ni tidak bersih. Dia boleh makan tuan dia sendiri, macam saya cakap tadi. Kenapa macam saya rasakan kenapa pantang larang dia ni, macam contohnya pantang larang pertama ni, jangan bawa dia masuk tandas. Saya rasa sebab yalah, batu gilikan ni kan dia mesti dijaga, macam jaga bagus-bagus. Jangan sampai kasih dia kotor. Dia tolong kau pun tolong dia balik lah. Kau jaga dia bagus-bagus begitu batu. Jangan kasih campur dengan besi atau benda tajam, sebab saya rasa dia macam boleh membahayakan juga
Sama yang paling penting ni dia cakap jangan simpan kalau hati kau tidak bersih, sebab dia boleh makan tuan dia sendiri. Kalau ini bahaya, sebab sampai boleh makan tuan dia sendiri, dia akan mencederakan diri kau. Macam begitu, sebab dia marah, kau tidak jaga dia bagus-bagus apa semua kan. Jadi orang cakap kalau kau macam langgar dia punya pantang larang, batu ni dia boleh hidang sendiri. Ada orang cakap begitu. Jadi memang boleh. Ada orang yang simpan dalam peti besi, pagi esoknya dia hilang. Orang bilang kalau batu tu merajuk atau tidak serasi dengan tempat tu, dia akan hilang. Kadang ada orang yang niat jahat, batu tu sendiri yang akan lari. Maksudnya dia perlu juga sesuaikan, macam batu ni perlu sesuaikan diri. Itulah tidak semua orang boleh jumpa benda ni. Macam yang first kita cerita tadi, tidak semua orang boleh ada benda ni. Macam batu ni dia pilih tuannya sendiri. Kalau rasa macam dia serasi dengan tuannya, berarti memang dia akan sama orang tu. Kalau kira selamanya lah. Tapi kalau kau macam ada niat buruk, benda tu tidak akan serasi dengan kau. Benda tu akan lari sendiri. Kau simpan lah macam mana pun, kau simpan di besi kah apakah, kalau dia mau hilang, memang hilang lah tu. Okey, jadi sampai sini sejak kita punya segmen yang kedua. Nanti kita akan lanjutkan kepada segmen yang terakhir. Semua rehat-rehat dulu. Okey, kita sudah sampai segmen yang terakhir. Jadi kita akan bahas dari mana datang, macam mana mau jaga. Jadi soalan paling banyak orang tanya, macam mana sebenarnya batu gilingan ni boleh dijumpai, dan kalau sudah jumpa, apa cara yang betul mau jaga. Jadi di mana biasanya batu ni ditemui? Orang selalu jumpa di tempat yang sunyi, dalam hutan, bawah akar besar, kuat, tepi sungai, atau dalam lubang haiwan. Tapi ramai juga yang cerita
dia jumpa masa tengah susah. Tiba-tiba mimpi ada orang tua kasih batu. Lepas tu jumpa betul-betul esoknya. Kau bayangkan bahwa dapat peluang nih, tapi kau pergi buang tuh batu. Sebab kau sangka batu ni batu biasa-biasa saja. Punyalah kau rugi. Macam mana mau tahu batu geligan ni betul? Okey, antara cara orang tua uji, first masuk dalam air, tengok dia terapung kah tidak. Lepas tu letak bawah lampu. Kalau ada kilau pelik, boleh jadi dia ni asli. Yang ketiga, pegang dengan tangan. Kalau badan rasa macam lain-lain, boleh jadi tu tanda dia ada tenaga. Tapi yang paling penting, kau rasa ada perubahan ke dalam hidup selepas kau simpan dia lah. Tak juga kau dapat hari ini, besok perubahan hidupmu sudah. Taklah, kau tunggu contohnya seminggu begitu, kau boleh nampak perubahan hidupmu. Mungkin kan ekonomimu ni yang sedikit tidak stabil. Lepas kau jumpa tu benda macam ada sudah perubahan sedikit demi sedikit lah begitu. Macam mana mau jaga dia dengan betul? Orang dulu-dulu cakap, kau kena simpan dia dalam tempat bersih, balut dengan kain kuning. Tapi kalau kau nak balut kain kuning, kalau kau terjumpa di rumah orang kan, baru kau nampak dia dibalut dalam kuning, mesti kau terfikir benda lain yang orang ni kena buat-buat macam gitu. Sebab biasanya orang jumpa yang gitu-gitu tu macam terus pelik kan. Lepas tu letak dalam bekas kayu atau botol kaca. Jadi setiap malam Jumaat ada orang yang akan baca doa, bukan untuk kasih puja lah dia, bukan, tapi sebagai cara mau menghormati dan minta perlindungan sama batu ni lah. Jadi bolehkah kau kasih orang lain? Kalau kau mau kasih, kau kena cari orang yang serasi, yang kau rasa betul-betul bersedia. Kau tak boleh bagi dia sembarangan kasih. Sebab kalau orang tu tidak mampu tanggung energi dia, boleh jadi sakit atau hidup terganggu. Macam saya cakap tadi, dia tidak boleh komen pas-pas dia sama orang, sebab itu batu sendiri yang akan cari dia punya tuan, bukan daripada kita. So daripada sini kita boleh nampak yang batu ni dia macam selek lah sikit. Sebab dia bukan selek, dia cuma mau mungkin dia punya tuan tu yang bagus sikit, bukan yang macam yang tiada niat jahat begitu. Jadi kalau macam tidak mau simpan batu ni, apa mau buat? Kau kasih pulang lah balik dia tempat alam dia. Macam kau jumpa di hutan, tanamlah dia di tempat sunyi. Kau pasti baca doa, kau serap pada orang yang arif, macam bomo begitu, macam orang tua di kampung. Janganlah kau buang sembarang. Sebab yalah, benda ni kan dia bukan juga yang membawa kepada keburukan,
Kalau dia mau membawa keburukan, itu pun dari diri kau sendiri. Macam kau yang buat benda tu sampai dia membawa keburukan kepada orang lain begitu. Jadi macam saya cakap tadi, kalau kau jahat dia bagus, dia pun bagus sama kau, ya begitu. Jadi cerita pasal batu geliga ni, dia benda kecil tapi menyimpan 1001 rahsia. Sama ada kau percaya atau tidak, batu ni tetap jadi sebahagian daripada warisan lama kita. Cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut, dari nenek moyang sampai ke hari ini. Jadi saya rasa mungkin orang-orang di luar sana masih banyak yang menggunakan batu geliga ni. Contohnya macam kalau saya nampak lah di pasar-pasar, ada tuh yang jual cincin besar tuh, ada dia punya dia macam bentuk-bentuk, mungkin bentuk-bentuk batu geliga. Biarpun saya tak pernah nampak, tapi kalau saya nampak orang-orang tua terutama lelaki, orang banyak yang pakai itu. Kalau macam orang-orang yang berbisnis, orang pakai itu sebab orang tarik supaya orang punya perniagaan lebih lancar. Orang guna benda tu. Jadi bukan semua orang akan jumpa batu geliga ni. Tapi kalau kau mau, kau beli di pasar-pasar, tidak apa. Tapi kalau kau pernah rasa mimpi pelik atau tiba-tiba jumpa benda yang macam bercahaya dalam hutan, siapa tahu kan, terus kau pergi tengok, las-las sebalan-balan, tidak apa. Jadi itu salah serba sedikit ilmu pengetahuan tentang batu geliga ni. Sebenarnya batu geliga ni dia tidak juga membawa kepada macam yang menakutkan. Dia cuma akan menakutkan kalau kau tidak jaga dia bagus-bagus, semua kau berniat jahat, sebab dia makan diri. Sebenarnya kalau kita tengok betul-betul kan, logik lah, itu logik. Batu geliga ni dia lebih kepada membantu orang-orang yang memerlukan, tapi tidak semua orang lah boleh dapat pegang, boleh dapat simpan. Sebab kan batu geliga ni dia pilih Tuhan dia sendiri, bukan daripada kita. Dia pilih Tuhan dia sendiri. Jadi macam pelik lah kalau tiba-tiba kau ada batu geliga, lepas tu kau guna dia untuk halal sembarang. Memang benda ni pun boleh fikir, mana yang boleh fikir, benda ni pun boleh tahu apa kau punya tujuan. Jadi jumpa lagi dalam episode yang seterusnya di podcast Meremang Bersama Dora. Kita akan bongkar kisah-kisah gaib yang buat bulu tengkuk berdiri. Stay spooky, gang. Thanks for hearing. Bye.